SMK Pasir Gudang 2 contohnya. So dia akan ubah semua ni. So tapi bila cikgu tengok ada yang berbeza, contohnya macam ni, yang lain daripada sekolah minta tolong update ya cikgu. Dan bilangan guru lah mengikut warrant. Bilangan guru yang dah diisi, bilangan pemimpin pertengahan, yang kota yang ada dan pengisian, artinya yang ni dah tak terpakai untuk sekolah-sekolah yang dah capai titik MIP kan, sebab sekarang untuk sekolah-sekolah yang dah capai titik MIP kita boleh ada lebih sebab dia tidak terikat dengan pembayaran insentif. Bilangan staf sokongan and then masukkan data yang sedia ada dekat sini. Lepas tu pencapaian sekolah, ni berbeza dengan yang sebelum ni. Kalau sebelum ni cikgu perasan dia berteraskan SG, tapi untuk yang terkini, untuk yang sekolah-sekolah yang dah capai titik MIP, especially semua sekolah di Johor, mereka akan menggunakan pakai 18.1 descriptors lah. 18.1 descriptors ni mungkin kalau cikgu tengok, untuk cikgu baca sekali lalu pun, saya mungkin besarkan sikit supaya boleh nampak. Sekali lalu pun cikgu boleh nampak lah yang contohnya standard quality 1.1.2 ni adalah berkenaan dengan SAF, berkenaan dengan TISIP. So bila kita menjawab, kita just pergi untuk YER kali ni, just pergi dekat YER ni, just pilih yes dan masukkan amalan dan evidence pelaksanaan yang membuktikan yang standard quality itu berlaku. So ia bersifat kualitatif cikgu. Dan kalau untuk lebih pemahaman, kita ada juga letak pemetaan lah. Yang ni adalah berdasarkan proses SAF dan TISIP yang berada di sekolah mana. So, bukti yang sama tu boleh diguna pakai untuk beberapa aspek lah. Yang tu seperti yang kita belajar selama ni kan. So, satu bukti tu kadang-kadang kita pakai untuk 3-4 descriptors. So, sama juga yang macam ni. So mungkin yang bawah tu pun menggunakan bukti yang sama, tapi cara olahan dia berbeza sebab dia punya fokus dia adalah, contohnya yang bawah ni adalah lebih mengenai pengesanan TISIP contohnya kan. So mungkin bukti tu adalah lebih kepada TISIP tracker punya proses yang berlaku di sekolah. So cikgu kena buat untuk semua 18 campur 1, sebenarnya 19 lah. Kita minta cikgu masukkan. Untuk YER kali ni just isi untuk YER punya kolom, yes or no, dan amalan dan evidence pelaksanaan. Reason kita masukkan page ni, mungkin saya bagi sedikit konteks, reason kita masukkan page ni cikgu, sebab kita nak sekolah masih melaksanakan proses sekolah amanah yang utama. Dan proses sekolah amanah utama ni 18 campur 1 yang telah kita pilih daripada SKPMG tu dan SASA, lah yang akan membantu proses daripada end to end, daripada proses pelaporan, proses yang berlaku di sekolah amanah, sehinggalah proses pembentangan di JPN dan PPD, dan juga yang akan diguna pakai oleh PPD dan JPN untuk membantu sekolah nanti. Sekiranya mungkin ada yang no kan, tiba-tiba untuk sesi persekolahan, contohnya MOR tahun depan, ada yang no. Mungkin ada kekangan yang berlaku. So bila ada no tu, JPN PPD boleh terus pick up dan terus bantu. Kita nak benda tu ada kelestarian di situlah. Proses tu kita nak sekolah masih lagi maintain. So kalau tengok dia agak straightforward. Ada juga poin-poin yang saya beri dalam PowerPoint slide yang kita share bersama dengan dokumen ni. Mungkin boleh digunakan sebagai rujukan, dan kalau sekiranya perlu ada pemahaman ataupun ada persoalan yang ingin ditanya, boleh pergi kepada JPN untuk bertanya, dan mungkin JPN akan escalate pertanyaan itu kepada kami lah. Ada soalan? Cik Faizal? Ya, saya. Okey, saya ada soalan. Di peringkat PPD dengan JPN, adakah template yang sebelum-sebelum ni kan DPAD yang akan rumuskan untuk penilaian laporan. So nanti pada Januari di 10 hari bulan, kita kena hantar pelaporan ni kepada BPSH untuk mesyuarat pengurusan tertinggi di BPSH. Ada cadangan tak template bagaimana PPD dan JPN nak laporkan? Okey. Seperti yang kita buat dalam pembentangan hari itu, kita ada bagi tahu bila kita design template ni,
kita design supaya template yang sama juga boleh digunakan oleh sekolah, PPD dan JPN bila membuat pelaporan di peringkat tertinggi. So, kalau Puan perasan ada banyak tab, Puan boleh pilih lah sebenarnya kalau ikutkan my recommendation ialah untuk pergi kepada tab yang sini. Kalau kita ikutkan sebelum ni kan, kalau kita cerita di mesyuarat JPN, mereka dah terus pergi kepada amalan terbaik yang berlaku di setiap SG kan. So sama juga yang sini juga. Kita ada lagi di tab yang seterusnya, kemajuan sekolah SKPNG tu. Yang inilah yang kami cadangkan bila mesyuarat pengurusan nanti, sekolah pakai yang ni untuk mereka terangkan di peringkat tertinggi, di peringkat JPN. Amalan terbaik yang mereka laksanakan di standard 1 contohnya. So yang inilah yang mereka akan fokuskan dengan lebih mendalam, apa yang berlaku, apa amalan terbaik dalam contohnya dalam standard 1 kepimpinan, apa cabaran untuk membuat amalan terbaik ini, apa tindakan untuk mereka untuk mengatasi cabaran itu, dan gambar-gambar rujukan lah. So dia bukan setakat standard 1, dalam ni ada standard 2, standard 3, standard 4 yang perlu diisi oleh sekolah yang dia berkait juga dengan sini. Berkait juga dengan 18.1 deskriptor lah. So bila mereka tengok, walaupun benda tu tak berkait secara langsung, tapi sebab kita menggunakan SKPNG tu, pelaporan kita menggunakan SKPNG tu, bila kita cerita pasal kemajuan sekolah, instead of kita pergi kepada SG, kita pergi kepada standard. Yang tu yang saya cadangkan mungkin dari peringkat JPN dan PPD. Saya pasti Mr. Rao mungkin ada idea, tapi kalau untuk cadangan, kalau cikgu-cikgu ataupun Puan rasa benda tu adalah suatu yang relevan, kita kalau boleh kita nak cut short lah proses, kita tak nak ada terlampau banyak sangat sekolah buat laporan, PPD buat laporan, JPN buat laporan, sebab kita pun tahu priority bukan setakat kepada laporan, prioritinya lebih kepada kerja buat kan. So kerja buat tu kita nampak kalau proses ni dilaksanakan dengan betul, sekolah memasukkan dengan tu, easily JPN PPD can just pick up dan present kepada BPSH lah sebenarnya. Cuma tu lah kalau ada template yang kita boleh merge kan, dia lagi nampak proper lah kan untuk pengarah bawa ke BPSH. Tapi tak apa, nanti saya berbincang lah dengan PPD. Mr. Rao. Boleh. Lah, sebab saya ada tanya juga Mr. Rao, dia kata buat masa ni dia belum ada special template lah. Sebenarnya kan kalau Puan tanya saya pasti di JPN, PPD, even di sekolah ramai yang mahir dengan Excel kan. Saya cadangkan sama ada Puan ambil tab ni ataupun Puan ambil tab ni. Maksudnya Puan mergekan, tukarkan nama ni, macam ni contoh sekolah ni adalah sekolah SMK Pasir Gudang 2 kan. Just type di sini SMK Pasir Gudang 2, ambil daripada yang lain-lain juga. In this case daripada sekolah SMK PG2, SMK PG2, kita ambil daripada SK PG3 contohnya, kita masukkan semua SMK Medini, SK Medini, semua dalam satu tab. So dalam Excel spreadsheet Puan tu mungkin ada 18 tab. 18 tab. So dekat sini je senang. Maknanya kalau nak present kepada pengarah boleh tengok sekali lalu sama ada proses sekolah mana tu berlaku ataupun tidak untuk sekolah ni. Kita fokus yang no lah maksudnya kan. Yang no tu bukannya kita nak penalize sekolah. Yang no tu adalah bimbingan fokus rujukan dan fokus bimbingan kita lah, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, Cik Faizal. Saya Elif, PPD Kota. Saya setuju juga tadi lah, mungkin kita, daripada banyak tab ni kan, mungkin PPD boleh pilih mana, mungkin amalan tu ada, satu lagi mungkin penambahbaikan tu ada. Sebab penambahbaikan tu untuk proses bimbingan kita lah, yang no tadi tu mungkin kita kena sediakan satu spreadsheet yang berlainan. Yang mana kita buat rumusan tentang apa penambahbaikan kita buat daripada yang yes no tu. Betul. Kami untuk template sekolah ni okey, sangat bagus lah untuk kami kan, untuk pembentukan di peringkat PPD ataupun pembentukan peringkat jabatan kan. Cuma untuk kami di PPD jabatan, untuk hantar laporan tu kalau guna sepenuhnya template ni macam tak sesuai kan. Kalau Johor ada 18 sekolah penuh pula. Mungkin kita boleh ambil tadi macam Cik Fazal kata, Puan kata, kita ambil yang mana yang berkaitan yang boleh kita bawa, kita buatkan satu template baru
sebagai rumusan, contoh sebagai laporan kami di PPD dengan jabatan lah. Betul. And then mungkin yang tab-tab yang Cik Elif ambil itu, contohnya tab pencapaian sekolah. Kini sikit kita rename kan pencapaian sekolah SMK contoh kan. Kita mungkin ada satu lagi dekat cover page ni ataupun dekat fakta utama sekolah ni Cik Elif tukar jadikan dashboard ke apa. Maksudnya untuk macam dashboard tu lebih kurang macam ni lah. Contoh, saya bagi satu contoh kan. Untuk 19 descriptors, semua sekolah adalah hijau kecuali sekolah ni kerana dia mempunyai sedikit kekangan untuk melaksanakan proses ni kerana ni. Contohnya, so mungkin ada colour lah situ, merah untuk ataupun amber untuk sekolah ni because of that particular kekangan. Yang itulah akan jadi fokus kepada bimbingan nanti. Contoh. Okay, betul-betul. Saya dah nampak dah. Mungkin untuk yang 18/1 ni penerangan tentang deskriptor ni mungkin tak ada. Kita ambil dia punya nombor saja sebagai rujukan kita. Kalau nak detail, kita tengok yang template ni lah 18/1 tu. Betul. InsyaAllah tak apa. Dah nampak sikit lah. Nanti saya bincang dengan rakan-rakan. Even Cik Elif, cikgu-cikgu kalau perlu perbincangan lanjutan, just reach out. InsyaAllah apa yang kami boleh tolong, kami boleh tolong. Even Sarah and Farah, even Fadil, have basically the insights lah because mereka juga terlibat dengan pembuatan dashboard untuk sekolah amanah. So mereka mungkin boleh bantu dari segi memberi sedikit cadangan. Mungkin kita boleh brainstorm together lah kalau perlu. Macam ni Cik Faizal, kalau dia nak faham dia kena pergi belanja belangkas baru faham cepat faham. Boleh. Saya datang ke baru Cik Fadil laju sikit. Cakap online ni kan memang lambat. Itulah. Saya nak tanya di peringkat kita, saya tak pastikan yang sekolah-sekolah hantar ni sebelum kita akan analisis di PPD dan juga di JPN sebelum kita syarat pengurusan, tapi dia punya template setiap sekolah tu lipat nak tak? Kalau nak kita emailkan sekali lah maksudnya lepas. Memang kalau ikutkan proses sekarang, kalau proses sebelum ni memang kami yang akan collate dan kami memang akan kumpulkan semua daripada sekolah satu Malaysia dan pass kepada YA. Tapi proses untuk TTMIP apa yang akan berlaku ialah JPN yang akan collate, JPN akan share kepada BPSH dan mereka akan sisi dalam proses yang kita letak dalam tu kan, sisi apa yang mereka dah collate tu kepada YA dan LIPAD. Reason being kita masih lagi nak tengok data sekolah amanah ni sebab kalau boleh kami nak menggunakan data ni untuk kami dapatkan sponsor-sponsor baru. Dan at the same time kami juga nak tahu juga apa kelas tarian because kelas tarian di sekolah amanah yang telah kami ada kan. So proses tu memang ada, kami dah bincangkan di peringkat BPSH. Memang kalau untuk kali ni JPN yang akan collate, JPN akan share kepada BPSH dan bila mereka share kepada BPSH, carbon copy kepada YA dan LIPAD lah. Cik Faizal. Ya, saya nak tanya, so sekarang ni bila kita isi this template yang Cik Faizal tunjuk ni kan, kita tidak akan dapat satu keseluruhan lah kan. Kalau dulu kita akan dapat macam satu traffic light, yang ni merah, yang ni hijau, yang ni kuning. We are not getting that thing lah bila kita isi benda ni kan. Traffic light apa tu Puan? Kan bila kita isi TSSP sebelum ni kan kita dapat satu traffic light yang akan membantu kita tengok kat mana kita, yang kita perlu tambah baik, yang mana kita kurang apa semua kan, dan itu membantu banyak kita lah untuk teruskan kepada proses ni. So kat sini tak ada lah kan. Waktu bila saya tengok benda ni pun mungkin sebab dah 18.1 tapi template lama tu pada saya banyak membantu. Boleh. Dia ada data daripada tahun yang kita start, contohnya 2014 sampai 2018 kan, kita dapat tengok kat situ peratus kita macam mana kita bergerak daripada satu tahun ke satu tahun kan. So tak ada lah, itu dah tak ada lah sekarang kan. Sebenarnya ada dekat sini sebab kita dah simplified. Contohnya kalau benda ni merah, contohnya no. Okay. Inilah traffic light cikgu. Maksudnya dekat sinilah proses yang cikgu perlu tambah baik. Dan tak ada kekangan pun untuk cikgu just nak beritahu kan. Bila kita design GPSA 3.0, tiada kekangan kepada sekolah untuk masih pakai template-template yang sedia ada. Maksudnya kalau cikgu rasa template yang TSSP yang sebelum ni amat membantu sekolah, cikgu masih lagi boleh laksanakan sebab easily daripada apa yang cikgu dah isi dekat situ, apa yang cikgu dah bincangkan semasa KPT menggunakan TSSP tu, boleh kita terus masukkan dalam template yang sedia ada. Sebab template yang ni lah maksudnya
Sebab yang tu kan lebih detail kan. Kalau contohnya descriptor di level 4 ada banyak yang memang sekolah kena letak yes, no, yes, no, yes, no, yes, no kan. So daripada situ, easily cikgu boleh ambil data tu dan masukkan daripada amalan dan evidence pelaksanaan kat sini. Okey, faham. So sama juga apa yang cikgu tulis kat situ, kalau cikgu masih lagi pakai, boleh masukkan dalam kemajuan sekolah. Sebab yang ni adalah seperti apa yang cikgu buat sebelum ni kan. Kalau dulu berdasarkan SG, apa amalan terbaik untuk SG1 contohnya kan. Sekarang berdasarkan standard. Lebih kurang sama juga. SG1 ialah kepimpinan, leadership. Standard 1 pun kepimpinan juga. SG2 adalah PDPC. Tapi in this case, mungkin cikgu masukkan dalam SG4, standard 4 contohnya. So mungkin ada amalan terbaik dalam standard 2 dan standard 3 dalam aspek kewangan. Contohnya standard 2 kan, masukkan dekat sini. Masukkan gambar. So dia lebih kurang sama, cuma daripada berfokuskan kepada SG dan TSSP, sekarang berfokuskan SKPMG2 dan standard, tetapi apa yang kita ada sebelum ni masih lagi boleh diguna pakai untuk kita masukkan dalam template ni. Dan bila kita design template ni, kita tak nak banyak sangat kerja yang sekolah kena buat. Sebab kita tahu sekolah ada banyak kerja lain. Sebab tu kita allow flexibility lah. So sama juga bila cikgu buat KPT nanti, kalau pun pakai apa yang sedia ada sekarang, mungkin cikgu boleh fokuskan. Instead of looking at all descriptors at level 4, cikgu pergi kepada niche area sekolah ataupun fokus kepada sekolah. Bincangkan yang tu dan masukkan dalam template ni. Itu mungkin cadangan kami lah untuk diguna pakai sekiranya cikgu rasa benda tu bagus untuk sekolah. Template tab yang seterusnya ialah, kalau tengok dah 2 tab dah kan, yang 3 tab lah yang kita kena isi. Fakta utama sekolah, pencapaian sekolah, kemajuan sekolah. Tab-tab yang lain adalah sama seperti sekarang, cuma bezanya ialah tak ada tab kuning. Kalau dulu ada tab kuning, masukkan tab kuning tu yang akan masuk kat sini. Sekarang cikgu hanya sekali lalu tengok dalam sistem sedia ada, contohnya yang ni keadaan guru keadaan guru kan, dan masukkan page tu sama. Dia memang kalau tengok look and feel ni, correct me if I'm wrong Sarah, dia punya look and feel yang ni dia punya term yang kita pakai adalah sama seperti muka hadapan page sistem yang cikgu pakai. TOV, berada, tugas rasmi, tidak hadir, keadaan guru. So just masukkan je. Contohnya kalau sini keadaan guru ialah 96%. Tukar dan graf akan bertukar sendiri. Dan bila kita tengok, kita just nak minta cikgu masukkan huraian lah. Huraian ni kalau boleh kita nak dia bersifat analisis. Bukan setakat kenapa cikgu tak ada semua tu, kalau boleh kita nak bersifat analisis lah. Proses ni di mana, macam mana dia berlaku. Ada analisa yang sedikit analisa yang perlu dimasukkan lah. Sama juga dengan kehadiran murid, just buat amendment sekiranya perlu, contohnya 6% kat sini, dia akan adjust accordingly dekat sini. Dan kita just nak minta cikgu masukkan huraian. Disiplin murid sama. Kalau tengok dia punya look and feel sama seperti sistem SSTM yang sedia ada. Yang tu aja yang kita nak cikgu masukkan. Tak perlu nak cut and paste daripada sistem dan masukkan dalam tab kuning lagi. Dan pengurusan semua manusia. Yang ni lah, masukkan berapa banyak cikgu berada di sini, di petak 2, berapa banyak cikgu berada di petak 1, dan huraian. Apa yang kita nak tambah baik lah. Dan last but not least, saya laju sikit Puan, sebab Puan cikgu-cikgu, sebab saya nak allow soalan yang akan datang nanti. Dan last but not least is gambar peristiwa. Ni samalah seperti sedia ada. Kalau ikutkan, supposedly dengan KPT yang cikgu buat di sekolah, easily data-data tu cikgu boleh reflect kepada template yang baru ni dengan mudah. Dan bila kita tengok, ia pun adalah simplified template kan. Kalau kita tengok template yang amat bagi saya amat simple lah, supaya kita tak nak terlampau sangat masalah teknikal yang berlaku semasa tu, dan kita nak allow sekolah lebih kreatif dan sokongan yang datang tu tidak perlu berterusan lah. Itu yang kita nak berlaku. Dan template yang sama juga cikgu-cikgu, kalau cikgu perasan, cikgu boleh pakai untuk tahun-tahun mendatang. Contohnya MOR tahun depan, cikgu just pergi cover page. Sebelum pergi cover page, just save the file, masukkan tahun terkini, savekan kepada tahun terkini, then boleh terus guna pakai.
masukkan untuk MOR, cikgu terus isi MOR aje lah. Untuk YER, cikgu isi YER. Itu yang kami cadangkan lah, maknanya template yang sama akan digunakan untuk tahun ni YER dan tahun-tahun yang mendatang. Itu daripada saya lah. Kalau cikgu mungkin kalau ada persoalan ke, mungkin saya boleh share template. Ni adalah pembentangan hari tu. Mungkin kat mana yang kita nak ambil kan pasal data ni sekejap ya. Yang ni kita ada share juga dengan JPN, Sarah ada share. So yang ni adalah dia punya, dia ada macam-macam dalam ni, ada mapping dia. Kalau cikgu perasan, ni adalah 18 deskriptor yang kita pilih, 18.1. Yang ni adalah dia punya fokus pembentangan. Kenapa kita pakai template ni, apa perbezaan sebelum ni dengan sekarang, dan bagaimana nak isi. Inilah poin-poin yang saya beritahu tadi. Kalau ya, kena nyatakan secara ringkas apakah amalan dan aktiviti, contoh amalan, contohnya. Kita bagi contoh lah. Dalam manual pun ada cikgu. Apa yang perlu diisi di sini. So, setiap amalan terbaik, kalau boleh hanya satu amalan terbaik contohnya kan, datang dari komponen dan aspek dan standard itu sendiri. So, ini adalah poin-poin yang cikgu boleh guna pakai semasa membuat pelaporan ni. Dan kalau cikgu perasan, bila kita cerita pasal deskriptor yang kita pilih ni, walaupun kita, contohnya dekat sini kan, saya bagi satu contoh walaupun dekat sini, mungkin saya besarkan sikit. Kalau sekejap walaupun dekat sini, contohnya PGB mengetuai penyediaan rancangan pembangunan sekolah secara terancang dan sistematik 1.12, kita letak satu aja deskriptor SASA. Contohnya di case kita letak 1.1.4.1. Tapi sebenarnya ada banyak deskriptor SASA yang cikgu boleh guna pakai. Kita letak satu aja sebagai rujukan supaya cikgu tahu yang di dalam SASA ni ada, kita dah buat sebelum ni. So benda ni bukan barulah, maksudnya walaupun kita pilih SKPMG tu ni, kita nak cikgu tengok secara kacamata sekolah amanah menggunakan sistem-sistem ataupun proses-proses yang kita letak kat sini. So kalau contoh di sini 1.1.2 kan, sebenarnya kalau kita buat mapping kita ada sediakan 1.1.2, dia adalah map kepada dua deskriptor SASA ni, 1.1.4.10 dan 1.1.4.11. Tapi cuma di sini kita letak satu je lah, dan tak semestinya kita pakai satu ni. Even kalau kita buat mapping ni pun sebenarnya kalau sekolah Johor, even sekolah-sekolah lain dah ada buat mapping sendiri kan. Mungkin mapping yang sendiri yang cikgu rasa berkaitan tu boleh diguna pakai juga. Sebab bagi kami meraihkan perbezaan tu. Bila kita buat ni, dia adalah dalam kacamata kumpulan pada masa tu. Tapi bila dibuat di sekolah, mungkin benda tu dilihat dalam aspek yang berbeza. So kita boleh terima benda tu dan kita boleh masukkan, sekolah boleh masukkan juga dalam perbincangan ataupun di dalam pelaporan YR ini. Itulah saya nak kongsi cikgu. Kalau cikgu take perasan, semua ada dalam deck ni. Dan kalau perlu bantuan dan sokongan, jangan segan-segan to reach out. I think cikgu-cikgu dah biasa kan, dengan Sarah, Farah, even myself, Fadil. Boleh terus reach out dengan kami. Just letak Puan Kamaria in the loop, ataupun boleh melalui Puan Kamaria, dan Puan Kamaria boleh escalate kepada kami untuk kami bantulah seperti sesi sekarang lah, insyaAllah. Cik Faizal, terima kasih. Sebenarnya saya lebih suka kalau melalui saya sebab saya boleh belajar sekali. Boleh. Sebab tu saya kata kalau melalui mungkin hantar email kepada Sarah Farah, just letak Puan in the loop, so at least Puan tahu apa isu, dan isu yang sama tu juga boleh dikongsi dengan sekolah-sekolah lain sekiranya perlu kan. Betul. Okay, so ada tak yang nak tanya ataupun ada nak bagi pandangan, kita bukalah pada sesi ni. Bukan senang ni kita nak dapat book ni. Satu lagi saya minta maaf, saya tahu hari ni cuti dekat Johor. Tu kalau boleh kita selesaikan cepat-cepat, so cikgu-cikgu boleh buat urusan masing-masing lah. Minta maaf ya cikgu. Tak apa, tak perlu minta maaf. Kita terima kasih ni Cik Faizal sudi. Okey, Puan Masyitah ke ada? Puan Masyitah atau Cik Jo nak rise up dengan apa-apa pertanyaan ataupun untuk preparation kita
punya kolokium. Assalamualaikum Puan K. Saya ada satu soalan. Okey, silakan. Saya Cik Yatimah dari SK Kampung Layau. Okey. Faizal, saya nak tanya, untuk TOV template kehadiran guru, kita ambil TOV tu daripada tahun lepas punya keseluruhan persen. Betul tak Cik Faizal? Daripada TOV, rasanya sekolah dia masih lagi menggunakan pakai TOV yang sama seperti yang sebelum ni, semasa berada di so kalau macam TOV sebelum ni adalah 94% contohnya kan, ataupun 80% maintain TOV yang tu, maknanya TOV tak berubah, yang berubah adalah data semasa saja. TOV tu bermula daripada tahun 2011 lah. Maksudnya TOV masih lagi 2011 lah. Okey. Tapi saya rasa yang tu kita kena standardized lah. Ataupun nanti bila contohnya macam Johor rasa TOV kita nak start pada tahun ni contohnya kan. Mungkin untuk next year onwards pakai TOV sekarang. Tapi sebenarnya kalau ikutkan TOV tak payah berubah pun tak apa. Sarah and Farah, you have any input on this? Okay, Assalamualaikum. Saya tak ada apa-apa input, just cuma saya nak bagi tahu info daripada Farah. Farah tadi terpaksa left sebab dia kata dia tak dengar session ni, dia ada masalah dengan laptop dia. Dia cakap ada sesetengah PGB ataupun cikgu daripada sekolah Johor mesej tanya nak dapatkan template untuk TTMIP ni lah. Tapi saya just nak bagi tahu beberapa minggu lalu kita memang dah email kepada JPN masing-masing, tetapi mungkin ada sekolah yang tak dapat, mungkin boleh direct contact dengan saya atau Farah lah supaya kami boleh bagi menerusi Telegram, sebab mungkin ada yang setengah sekolah tak dapat nak download, sebabnya yang saya bagi sebelum ni link untuk download template tu sekali dengan PDF manual macam mana cara nak input template tu. Okay, kalau cikgu masih tak dapat lagi ataupun masih tak dapat nak download lagi, kami boleh forwardkan jugalah menerusi Telegram ataupun WhatsApp ataupun email. Itu saja. Mungkin saya boleh tambah Sarah. Sebenarnya walaupun kita dah share kepada JPN, tapi ada proses MOE yang kita tak laksanakan lah. In this case walaupun di presentation hari tu melalui BPSC juga, according to Encik Rao, kita kena ada hantar surat susulan lah kepada mereka, tunjukkan apa yang kita nak kongsi kepada sekolah. So yang tu approval baru dapat kan Puan Kamaria? So approval dah dapat daripada Encik Rao, baru dapat daripada Encik Rao, dan yang itulah sebab untuk in this case sekolah baru dapat rasanya template. Okey, sebenarnya betul lah macam Cik Faizal kata. Cik Faizal pun tahu kan, kita jumpa kat Putrajaya pun kita tunggu surat pengarah. Tapi once dapat je, besoknya terus saya bagi kepada PPD dengan surat, template, dan saya dah downloadkan juga untuk pengetahuan Cik ke Puan Sarah. Kita tak pernah berkenalan. Cik. Cik Sarah saya dah downloadkan sebab saya tengok Cik Sarah gunakan Sway kalau saya tak silap, dia punya Microsoft tu. So saya dah downloadkan siap-siap, saya dah bagi by daerah. So tinggal daerah pun saya dah bagi dekat Telegram sebenarnya. Saya dah bagi dia punya template. So semua kita dah uruskan lah. Sebenarnya kita memang tunggu surat aja. Surat je baru kita releasekan. Yang tu saya minta maaf, yang tu arti mungkin proses yang saya terlepas pandang lah selama ni kita deal direct dengan sekolah kan. Tapi untuk TTMIP proses dia berbeza. Kami ambil maklum dan kami akan perbaikilah proses tu di masa hadapan, insyaAllah. Okey, nampaknya Puan Mashita dia dah buka kamera tu menunjukkan dia ada nak cakap tu. Kita bagi peluang. Silakan Puan. Okey, Puan Kamaria faham je kan? Okey, Assalamualaikum Cik Faizal, jumpa lagi. Waalaikumsalam, jumpa lagi. Okay, just nak add up yang Puan Asma sebut tadi. Saya percaya yang Puan Asma kaitkan ialah template yang kita gunakan untuk SAF tu kan Puan Asma.
yang yes no tu. Betul Puan, betul. Okay. So Cik Faizal, saya nak minta izin sekali lagi untuk gunakan template yang sama. Okay, cumanya saya percaya dia ada bahagian yang dia lock, contohnya untuk tahun dan sebagainya kan. Boleh tak kalau kita dapatkan version yang unlock macam yang unlock yang macam tahun yang kami boleh pakai berulang-ulang tahun, maknanya perkara itu sebab sangat berguna, sebab balik dari bengkel tempoh hari saya memang dapat membayangkan yang level 4 dan level 5 tu yang kita akan perkasakan lah untuk pasca TTMIP ni kan. Jadi antara tools yang sangat-sangat berguna, saya rasa Puan Asmah juga nampak kegunaan dia, iaitu template self tu. Selain daripada pelapuran ini saya rasa kita buat ujung bila kita dah kita nak melaporkan kerja buat kita, tetapi dalam perjalanan itu saya rasa self tu akan terkait sangat dengan tracker kita. Betul kan Puan Asmah? Kita yang di ground ni. Yes, betul. Jadi dia sangat bermakna lah sebenarnya kalau ada izin dari lead ad. Saya tahu ini adalah harta intelek harta intelek lead ad juga. Jadi saya minta izin kalau dapat unlockkan bahagian-bahagian tertentu dulu kami seterusnya. Boleh. Nanti saya bawa benda ni kepada our management. Okay, terima kasih. Okay. Once okay, then mungkin internally kami akan discuss lah bagaimana nak bantu. Baik. Terima kasih. Cik Faizal, sama juga dengan template PMS. Masih lagi guna pakai TMS seperti sekarang ya? Yes, kalau saya dekat sekolah saya, kami masih lagi menggunakan benda tu dan kami rasa benda tu sangat bermanfaat lah untuk membantu progres cikgu-cikgu dalam LO dan sebagainya. Boleh. Puan Asmah, macam banyak pula kita minta lagi satu LO juga. Ya, betul Puan Sita. Di Medini ni Duduk-Adik-Beradik ni mungkin kami masih lagi guna rubrik 14 tu kan. Jadi sangat-sangat berguna lah, membantu. Satu yang penting yang LO ni yang saya lihat ialah apabila dia ada pelaporan akhir dia tu, bila kita isi ujung dia tu secara individu, pelaporan tu boleh bantu cikgu lah, boleh bantu kita juga untuk bantu cikgu. Untuk SLT kan, SLT sebagai orang kata ice breaking, nak bercakap dengan cikgu tentang LO dia. So kita boleh gunakan analisis yang dikeluarkan itu secara secara generalnya kan, sebelum kita pergi spesifik kepada teknik pengajaran cikgu tu sendiri. So itu satu lagi juga. Mungkin saya just nak tanya soalan, mungkin nak bounce dengan template yang sedia ada sekarang. Kalau kita rename file tu, tukar tahun aja, benda tu tak serve the purpose boleh, tapi ada perkara yang saya rasa macam lock kan. Betul. Yang kita tak boleh ubah daripada situ. Saya pun tak boleh bagi spesifik, saya kena pergi kepada cikgu-cikgu saya yang menguruskan secara detail LO-nya, PMS-nya, tetapi ada perkara yang memang di lock lah, yang tak boleh kita usik dekat situ. Contohnya yang saya pasti sangat yang self, yang saya sebut awal tadi. Contohnya kalau kita nak buat tahun ini kan, katalah kita nak buat YER ni, dia kalau kita ambil je, sebab setiap tahun, saban tahun sebelum ni kan kita terima template baru, self baru kan, kita akan hantar. So, memang semua tu dah updated kan, so just kita isi. So kalau kita ada dapat template yang macam unlock tu, kita boleh gunakan lah saban-saban tahun. Okey, saya akan bawa permintaan ni kepada manajemen kami. Betul. Dari saya rasa tak ada kekangan lah. Tapi mungkin saya kena bawa juga. Itulah harta intelek tu, saya percaya. Betul. Saya akan bawa. Saya cuba bangunkan, tapi bukan mudah lah kan, sebab dari segi teknikalnya nak selarikan dengan SKPMG dulu. Tapi bila ada template yang lama tu dan balik daripada bengkel, nampak sangat bahawa kita boleh guna pakai dan tak ada isu. Jadi kita sangat berharap lah penggunaannya diteruskan. Terima kasih. Buat masa ni saya dapat ada 3 tadi lah, PMS, LO dengan SEF kan. So saya akan bawa kepada our management, tengok apa komen dia, dan keputusan mungkin saya boleh salurkan melalui Puan K lah nanti. Boleh. Saya pun nanti saya akan buat satu email lah, saya akan bincang dengan Puan Mashita untuk buat permohonan penggunaan tu lah.
Boleh. Nanti Saya PM mereka, nanti dapat email tu senang lah. Okay. Boleh. So, kita formal sikit lah. Jadi kita pun Puan Masyita ni kalau apa yang dia cakap saya kena tunaikan. Kalau tak nanti susah saya. Jangan. Okey. Ya. Ya, Cik Elif. Bincang dulu dengan Puan Masyita ke Cikgu Johari ataupun SLT lain. Mungkin ada juga template-template lain yang rasa macam memang sangat-sangat membantu sekolah dalam proses pelestarian ni. Jadi mungkin kita nampak tadi buat masa sekarang mungkin 3 kan, mungkin saya rasa macam ada lagi rasanya. Macam bertambah je satu-satu. Boleh. Just hantar je. Satu lagi. Boleh tak apa. Tapi itulah yang sangat penting pada saya untuk lihat progress SEF tu. Yang yes no alright tu, saya selalu mainkan itu nama dia kan. Yes no alright tu nampak macam simple, tapi bila ditranslate balik pada SKPMG 2 dia sangat mudah lah. Boleh tarik terus. Betul. Alright. Alright. Ada soalan lain? Yang lain ada soalan, kalau tak ada saya nak rumuskan dan saya nak maklumkan pengumuman lah. Sedikit pengumuman, ambil ruang ni untuk saya nak maklumkan tentang sedikit kita panggil promosi lah untuk kita punya kolokium. So ada soalan daripada SLT, MLT ataupun daripada PPD sendiri? JB ada kot, JB. JB, saya nampak JB ada. Silakan. Mana bos saya? Ada senyap dia tu. Bos saya tu mana? Assalamualaikum. Saya tak ada jelas, setakat nak jelas lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Faizal. Sama. Terima kasih banyak Sama insyaAllah. Okey, Cik Jo ada tak Cik Jo? Assalamualaikum. Saya dalam perjalanan di kawasan Kelantan. Oh, berjalan saja je. Waalaikumsalam. Okey, saya cuma sama seperti Puan Masyita. Okey, saya setuju lah dengan pandangan Puan Masyita. Cuma nanti perkara lain yang saya fikirkan jugalah sahabat-sahabat kita yang lain lah, yang baru lah bagi saya. Sebab bila kita menggunakan template yang ada ni, dia merupakan satu template kelestarian. Yang saya dah jelas lah dengan melalui Cik Faizal. Saya pun minta perangan sedikit pasal di Putrajaya tu sudah jelas. Tapi walaupun kami rasa macam SASA tu perlu kita ada dokumen sebagai sokongan bagi memenuhi template yang terbaru lah yang diberikan tu. Jadi sebenarnya teman Puan Kamaria, kita pun sebenarnya selain daripada kita gunakan template tu, kita juga kena bukarkan semula amalan SASA tu di kalangan yang baru lah. Sebab kalau kita ada usaha baru masuk dan menggunakan template yang untuk kelestarian ni, mungkin banyak perkara yang jelas dia tak nampak. Jadi perlu sama-sama dengan template kelestarian ini adalah SASA itu sendiri sebenarnya pada pandangan saya lah. Dan bagaimana sekolah nak menyempurnakan kelestarian itu, mungkin dia boleh gunakan template yang sebelum ini tu terpulang pada masing-masing lah. Sebab takut ada double tugas lah yang mereka kena buat. Betul. Tapi apa yang penting adalah guru besar SLT dan MT jelas berkaitan dengan amalan SASA yang sebelum ini telah pun kita laksanakan sepanjang 7 tahun ini, dan bagaimana kita masukkan dalam template kelestarian tersebut. Kalau benda ni jelas, rasanya tak ada masalah lah. Saya rasa saya faham DPED berusaha untuk bantu memudahkan tugas di peringkat sekolah. Saya nampak kat situ. Dan macam mana kita nak buat pun, saya pun dah bincang di peringkat MLT dan SIT jugalah tentang perkara ini. Saya cuma bayangkan bukan diri saya bayangkan sahabat-sahabat saya yang lain yang mungkin baru, yang kalau dia letakkan template ini takut banyak perkara yang dia mungkin dia tak jelas lah. Yang ini kita kena bawa bersama, pandangan saya selain pada template ni, bawa bersama amalan SASA itu sendiri, iaitu TSSP. Ini pandangan saya saja Puan Kamaria, sebab saya melihat sebab saya selalu dengan Cik Sueb kan, saya kesan pada Cik Sueb yang mungkin baru dan mungkin sahabat-sahabat lain jugalah di Bandar Baru Uda dengan Cik Ustaz Zamri dan sebagainya lah. Itu saja pandangan saya. Lain-lain saya rasa saya setuju apa yang dibincangkan pada hari ini lah. Okey, Puan Kamaria, itu saja. Okey, terima kasih. Puan Masyita ada nak tambah lagi? Saya rasa kita dah buat yang itu sebab kita dah buat mentor-menti kan. So saya rasa yang itu kita tak ada masalah lah untuk memperkenalkan SASA tu kepada yang baru.
Ya, betul. Cuma nanti kita kena maklumkan juga bersama-sama dengan template yang baru tu mungkin adalah SASA yang perlu yang dah jelas tak ada masalah, yang mungkin yang baru lah yang dia kena maklum ini sebenarnya lah sebahagian daripada SASA untuk kelestarian sekolah amanah di Johor. Dia jelas lah kat situ. Dia begini Cik Jo. Sebab kan tadi kan Cik Faizal dah bentangkan pemetaan yang dia buat tu, contohnya dekat TC kan dia letak satu saja di situ sebab kita tak nak paksa. Bila kita letak semua nanti keluar isu yang masa konsultasi BPSH. Ada sekolah bagi tahu dia tetap kena buat dua. Jadi disebabkan kita dalam TTMIP dan juga kita dalam gelombang ketiga dalam keluasan mentadbir di sekolah, ada kan program yang kita dah buat mentor-mentee tu. So yang mentor akan guide mentee, macam contoh Cik Jo dengan Cik Saris Cik Saris. So nanti kat situ kalau ada isu macam tak boleh settle, boleh beritahu dengan PPD dengan saya. Nanti kita akan buat extra kelas mencari ni lah. Mana yang kita tak boleh selesai di peringkat kita akan cari jalan untuk bantu pihak sekolah. Jangan bimbang. So dia memang ada je ruang. Cuma bila kita dah TTMIP ni kita nak sekolah berdikari. Sekolah buat kelestarian mengikut lokaliti. Tadi pun Cik Faizal dah bagi tahu kan, mengikut kesesuaian sekolah. Sebab pencapaian sekolah ni tak sama. Dan dia punya orang kata dia punya latar belakang pun tak sama. Dia punya kita panggil guru-gurunya. Dia betul. Dia punya semua tak sama. Jadi kita serahkan kepada sekolah, tetapi jika ada macam keperluan, perlukan bimbingan tambahan, so kita akan susunkan. Jangan bimbang yang itu. Even di peringkat LIPAD pun kami nampak kepentingan salah satu Cikgu Jo. Sebab bila kita cerita pasal bantuan yang mungkin kami akan fikirkan untuk beri kepada sekolah JPN next year, bila selain daripada proses transisi tu kami juga nampak pembugaran SASA tu lah, maknanya some introduction on SASA supaya mereka nampak benda tu penting untuk proses sekolah amanah. Okey, so kalau tak ada apa-apa saya nak ambil ruang ni. Puan Kamaria last, Puan Kamaria nampaknya tadi Puan Kamaria dah nampak ya siapa yang akan membentangkan di kolokium tadi, jelas ya sangat bakat dan keterampilannya. So kita namakan dia lah sebagai pembentang. Dua-dua PSO dengan tu dia dah boleh tapau Puan Kamaria. Dua-dua dia tapau dua-dua dia ambil. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tutup kamera. Kita follow je kalau Puan Presiden calonkan, kita tak ada bantahan dia Cik Lim Cik Fadli. Ya, betul. Kita jarang nak bantah. Biasanya telahan tu memang tepat. Ya Cik Jo? Saya tak ada betul Puan. Apa tu? Saya kalau masa tu kalau saya kena hormati saya punya presiden. Puan Maria. Jangan, sebab presiden tengah cuti sakit, jadi kita tak nak ganggu dia punya terima dia. MC berjejas nanti susah. Betul. Okey, saya rasa okey lah tu template kita, insyaAllah rakan-rakan SLT kita hebat-hebat semua, insyaAllah. Okey, so saya ambil peluang pada sini. Terima kasih kepada semua, terutama pada pihak DPAD lah, kerana sudi ambil masa. Juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SLT MLT yang hadir pada pagi ni. Saya pun mohon maaf dari pihak JPN, saya memang tak boleh keluarkan surat kerana ni hari Jumaat. Hari Jumaat memang hari yang dilarang untuk membuat aktiviti secara formal lah Jadi kita anggap ni sebagai tuition tambahan. Kalau Mr. Rao dia panggil ni konsultasi dan bimbingan, ini adalah salah satulah contoh bimbingan yang kita adakan yang mungkin rakan-rakan akan nampak dia punya flow baru. So kalau ada isu, saya sendiri yang akan bantu untuk menjemput pihak-pihak yang contohnya DPAD lah yang kita ada sekarang. So untuk makluman semua rakan-rakan, pada 9 hari bulan kita ada kolokium dan juga sebagai mesyuarat pengurusan kali kedua. So untuk pengetahuan rakan-rakan semua, bermula tahun hadapan kita dah tak ada lagi lah mesyuarat pengurusan di peringkat sekolah mana, tapi kita ada mesyuarat task force saja. So sekolah-sekolah hanya akan berjumpa dengan PPD dan PPD akan bawa kepada peringkat jabatan dan timbalan kita akan bentangkan di mesyuarat pengurusan tertinggi jabatan dan bawa di peringkat BPSH.
Okay, jadi memang peranan JPN dan PPD Puan Meja ni lepas ni akan menjadi seperti mana praktis oleh DPAD lah sebelum ni. At the same time kita ni untuk pengetahuan Cik Faizal, saya ada mesyuarat dengan Puan Nazrina 2 hari lepas kalau saya tak silap. So kita ada the next project untuk yang Cik Faizal kata untuk bantuan tu, kita nak buat satu team lah, team task force. Sebagai kita letakkan di situ sebagai kerjasama dalam PIBKS, rakan strategik baru bersama-sama alumni, iaitu yang kita ambil dari Johor lah. Contohnya sekejap. Okay, sorry Okay, so kita ada alumni, contohnya Tuan Haji Barum, Puan Fu, Haji Hasidin sendiri, dan ada 2 orang lagi Puan Zina sebut nama, saya pun tak familiar. So kita akan bergabung lah untuk sebab kita punya, saya masa di Putrajaya tu banyak masa lah saya ambil ruang untuk berbual dengan Puan Zaidah sendiri. Kita akan buat pergerakan sokongan daripada belakang lah untuk sekolah-sekolah ni dalam dia berdikari. So kita ada tim yang boleh bantu mereka lah. Contoh yang Cik Jo katalah, kerisauan Cik Jo tu sebelum Cik Jo cakap je kita orang dah uruskan dulu dah. Kita dah ada tim untuk bantu. So mungkin di waktu Kolokim tu kita akan announcekan lah program kita ni supaya kita nak dapatkan blanket punya kelulusan supaya dia tak jadi macam sangat birokrasi lah untuk pergerakan-pergerakan kita yang seterusnya lah. Saya maksudnya apa yang kita buat ni saya ambil maklum lah, maksudnya maklumat daripada pihak sekolah, daripada pihak PPD, daripada pihak DPAD dan YA sendiri. Dan saya pun dah bincang dengan Puan Zaidah, so dia kata sekarang ni time dia nak buat ROI, dia akan tunjukkan kepada sponsor-sponsor apa yang mereka telah belanjakan dan apa yang hasil selepas tamat tempoh tu sekolah-sekolah dapat. Okay. Dan seterusnya di peringkat jabatan sendiri, kita akan teruskan sebab Johor ni ada masalah satu je, pengarahnya belum ada, dah lama sangat ni. Jadi kita tak dapat lagi nak bergerak dengan satu pendekatan yang memang sebenarnya dah ada dalam PSO jabatan sebenarnya. Menjadikan sekolah Amna ni sebagai sekolah contoh kepada sekolah-sekolah yang tengah transform lah sekarang ni. Yang tengah hot ni ialah TS25 lah. So kita akan jadi contoh dan kita ada program yang kita akan buat pada tahun depan yang SLT sekolah mana ni dia akan bukan sahaja berada di dalam lingkungan sekolah mana, tetapi dia akan bantu. Dia akan sharing, bantu mentor kepada sekolah TS5 yang baru bermula. Maksudnya bukan dari maksudnya bukan sasar semua, bukan, tapi dia akan tengok fokus kat mana. Contohnya cara kepimpinan untuk bagaimana menguruskan guru-guru untuk transform. Sebab itu yang paling basic yang TS25 tak ada lah. Sebab masa sekolah mana ni sangat bertuah, sebab masa nak transform tu ada tim yang turun. Tim lead turun bantu setiap minggu. Jadi macam mereka tak ada, diorang dapat modul dan kena transform. Dapat modul dan kena transform. Jadi kat sinilah kita akan gunakan kepakaran ataupun ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama 5 hingga 6 tahun tu untuk disebarluaskan kepada sekolah-sekolah yang lain lah. So untuk program Kolokim tu saya minta maaf, saya hanya dapat menjemput satu sekolah 2 orang sahaja kerana satu pasal tempat, satu lagi pasal keuangan lah. Kita memang sangat orang kata kritikal lah tentang keuangan. Ini pun saya dah manage yang paling menggunakan kos yang paling minima tapi yang boleh menjalankan program lah. Jadi saya akan buat hybrid insyaAllah. So yang lain yang tak dapat bersama di sana boleh bersama-sama di atas talian lah. Yang lain-lainnya untuk persembahan kali ni Cik Faizal, kita ada, ini saya maklumkan awal sebelum formality ni dalam bentuk surat. Saya dah bincang dengan Puan Zina dengan Cik Norman. Kita akan ada satu sesi tajaan. So macam yang Mr. Conrad buat hari tu, dia buat game, saya tak silap guna apa itu saya tak ingat lah. Dia guna, so mungkin akan wood wall ke saya tak ingat hari tu. Yang kan, so mungkin
10 minutes sesi daripada penaja. So yang ada sekarang ni yang kita invite ialah daripada YA Lip dan juga daripada McDonald lah. So kita ada dua sesi tajaan lah. Maksudnya in between lepas pada ucapan tu dia ada satu sesi break nak pergi ke sebelum Cik Jo nak membentangkan tu, kita ada satu sesi quiz lah dekat situ. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Puan K. Ya. Saya yang present Macam mana? Memang ada slot untuk saya Mestilah. Cik Jo kan dah bentang kat Putrajaya. Saya dengar Puan Azina kata yang kat Kolektif Kebangsaan pun nak Cik Jo juga ni sebab dia paling dapat apa? Sambutan ni. Sambutan hangat. Yang kebangsaan bila tu Puan K? Kata 9 hari bulan. Tak jadi. Kita tangguhkan sebab dia orang dapat date dengan Datin Sri hari minggu depan saya rasa. Kalau saya tak silap Mr. Rao bagi tahu. Jadi selepas minggu depan tu jadi dia drag kemungkinan 15. Kemungkinan. Tapi itu pun belum final lah tarikhnya. Tapi dalam bulan 12 jugalah. Nanti semua PGP akan dijemput sama Satu hari di Putrajaya. Satu hari saja kolokvium. Satu hari je, satu hari betul. Okay. Tapi kalau 2 hari boleh, saya boleh je arrangekan dengan Lip untuk satu hari sebelum ke satu hari selepas ke, dia tak ada masalah. Nak 3 hari pun boleh. Jangan satu hari je. Nak lama Cik Alif tu, dia nak lama je. 3 hari dia nak. Cik Alif je Cik Jo. Sebab dia ada beritahu saya dia nak buat jaringan dengan Perak, dia kata gitu. Jadi saya tengah urus juga tu. Sampai ke sini bincang sampai Perak. Saya setuju kita buat networking baru dengan Perak. Allah Cik Jo. Okey Cik Fazal ada kata-kata ataupun Cik Fadil ke? Cik Fadil ada nak saya buka untuk Cik Fadil lah rasanya. Cik Fadil ni penting ni sebab kita nak minta banyak template. Jadi kita bagi dia ruang. Betul, orang paling penting tu. Tak ada. Dengan Sarah. So far saya tak ada apa pertanyaan lah. Tak ada. Okey. Semua okey. Cik Sarah? Tak ada, itu saja saya nak cakap yang tadi tu je lah. Apa Cik Sarah nanti boleh ambil contact number saya. So kalau ada isu je boleh je direct saya boleh ni. Boleh bantu. Okey. Dengan Cik Faizal lah. Nanti saya bagi dekat Sarah. Okay, thank you so much semua. Jam pun 22 minit. Okey. Sila Puan. Puan K, nak tanya pelaporan ni bila kena hantar? Sorry, terlepas pandang. Okey, pelaporan ni nanti PPD akan maklumkan mesyuarat task force. So kalau di peringkat JPN ni kita minta PPD bentang, tak silap saya tarikh 20 something bulan Disember. Sebab kita nak kena bentang dalam MPT 2 hari bulan Januari. Di mesyuarat MPT di peringkat JPN. Maksudnya Timbalan Perusahaan Sekolah akan bentangkan laporan you all ni sebab kita ikut tarikh BPSH Puan. Saya dia pun bagi memang cepat. Yang memang paling cepat saya dah bagi. Hari yang saya dapat tu terus saya proses, dapat tanda tangan terus saya edarkan. Cik Fazal pun dapat email saya kan. Nak tahu due date lah sekolah perlu hantar bila. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay. Yang itu nanti Puan semua boleh bincang dengan PPD untuk program meja. Untuk due date pihak sekolah nanti gantung pada PPD lah. Sebab PPD pun perlu buat mesyuarat task force untuk pembentangan sekolah-sekolah di peringkat PPD sebelum kami di PPD ni buat satu analisis ataupun laporan lah untuk dibentangkan dekat jabatan. Mungkin sebab kami pun ada perbincangan lagi nanti bersama dengan Puan K dengan pegawai meja berkenaan perkara ni lah tentang gerak kerja lah, penghantaran dan juga mesyuarat task force di peringkat PPD jabatan insyaAllah. Puan K Okey, betul. Okey, kalau tak ada lagi, saya sudahi sesi pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih gambar. Terima kasih Cik Fadil. Terima kasih semua. Kita nak ambil gambar ni, sekejap. Sesi ni penting ni. Cik Sarah saya tak pernah kenal. Cik Fadil saya dah kenal.
Sekejap Tapi Cik Fadil kena buka kamera juga kalau tak aci. Oh, Cik Eli berjalan. Oh, semua masing-masing dalam kereta lah. Saya lepas ni turun naik kereta ni. Okay, ready? 1, 2. Okay. Oh, tu dia Cik Sarah dah nampak dah. Baru saya kenal. Okay. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Dalam kereta. Oh, itulah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih tim dia. Puan Kamaria. Ya saya. Kes mencun Cik Azmi tu, orang hebat tu Kamaria. Jangan tinggalkan dia selalu. Saya dah tahu yang kan Cik Eli. Cik Eli. Kes mencun. Kan Cik Liz kan? Orang lama tu. Cik Jo dalam bas. Cik Jo dalam bas. Habis satu bas dengar. Cik Jo, biar betul. Dalam bas nak dengar juga. Allah. Gimana Cik Jo? Kat Kelantan. Lawatan kerja kat Kelantan. Oh, lawatan kerja. Lawatan kerja dengan apa? Dengan MGB, dia bawa MGB. Tuan PPD semua ada ni. Oh, dahsyat. Dahsyat lah MGB ni. Biar betul orang semua dengar kita dekat dalam bas tu. Astaghfirullahalazim. Biar benar Cik Jo. Bawa lah earphone tu. Ya Allah. Apa ni Puan Masyita, Cik Elif dengan Cik Fadli boleh tinggal sekejap tak? Dengan Cik Jo. Cik Jo janganlah Cik Jo dalam bas. Tak nak. Boleh je. Tak boleh Cik Jo dengar. Saya okey je. Cik Jo memang okey. Kalau tak saya lihatkan Cik Jo nanti. Saya nak gerak ni. Cik Elif dah keluar lah. Okey, tak apa Puan Masyita, nanti kita ambil platform lain lah. Alright. Okay. Thank you semua. Bagi Cik Jo enjoy dulu Kelantan dia. Okay. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.